Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wala udwana illa ala zalimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Kecekapan Pengurusan Zakat di UiTM Kedah. Seperti mana yang tertulis di dalam slide yang saya bentangkan pada hari ini, saya sebagai pembentang Dr. Muhammad Asri Ayub daripada UiTM Raut, Datuk Seri Tahardini Mat Hassan daripada UiTM Raut, Profesor Madya Dr. Najahuddin Latif daripada UiTM Shah Alam, dan Ustaz Muhammad Muhaizam Muhammad Ishaq daripada UiTM Sungai Petani, manakala Muhammad Naim bin Muhammad Nabil dan Hilmi Anasad daripada Lembaga Zakat Negeri Kedah. Okey. Untuk itu, tajuk yang seperti yang ditulis ini, Kecekapan Pengurusan Zakat di UiTM Kedah. Seterusnya ialah dari segi pendahuluannya, firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya sedekah-sedekah zakat itu hanya untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan amil-amil dan mu'allaf yang dijinakkan hati-hati mereka, dan hamba-hamba yang hendak memerdekakan, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk dibelanjakan kepada jalan Allah, dan orang-orang musafir yang keputusan atau putus dalam perjalanan akan bermasalah dan bermusafiran mereka. Jadi itu adalah ayat yang kita maklumlah berkaitan dengan zakat. Dan dalam konteks UiTM Kedah itu sendiri, dalam kajian saya, di sana ada fisabilillah, di sana ada orang yang berkeperluan yang memerlukan kepada bantuan asal zakat dan sebagainya. Jadi perbincangan yang akan kita bincang di dalam kajian ini adalah berkaitan dengan kecekapan pengurusan zakat itu sendiri. Kesedaran masyarakat Islam di Malaysia untuk membayar zakat amat memberangsangkan. Menurut kajian daripada Abdullah, jumlah keseluruhan kutipan zakat 2012 telah meningkat sebanyak 18% kepada 1.927 bilion berbanding 1.641 bilion pada tahun 2011. Maksudnya setahun ke setahun ada peningkatan berkaitan dengan kutipan zakat. Begitu juga dengan agihan. Pada tahun 2011, agihan zakat di Malaysia adalah sebanyak 1.519 bilion dengan kadar pengagihan sebanyak 92%. Oleh yang demikian, jumlah asnaf yang mendapat bantuan zakat semakin meningkat dan nilai zakat yang ditambah mengikut keperluan semasa. Maksudnya, gambar dari sini data yang ada menggambarkan bahawasanya kesedaran itu masih ada, dan juga berterusan kesedaran antara umat Islam di Malaysia ini berkaitan dengan mengeluarkan zakat. Bila menggunakan zakat, isteri yang memungut zakat tadi yang bertaulah yang telah diamalkan untuk memungut zakat tadi melaksanakan tugasnya dengan baik. Maksudnya di sini ialah dia telah melaksanakan agihan tadi kepada asnaf yang telah dikategorikan dalam asnaf-asnaf yang telah diberi bantuan tadi, dan juga dari segi kutipan itu sendiri. Maksudnya dalam kerangka institusi zakat itu sendiri, kalau dia hendak mengagikan dengan cara yang lebih meluas, yang lebih efisien, cekat dan sebagainya, mesti dia menggunakan kaedah seperti kutipan itu mestilah mantap. Cara kutipan itu mantap, insya-Allah dari segi pengagihannya akan memberi kesan lebih besar kepada asnaf itu sendiri. Kalau kita dapat banyak, kita boleh bagi banyak kepada asnaf. Okey, seterusnya ialah kita akan memahami permasalahan dan juga permasalahan kajian kita sendiri. Kita memahami, walaupun dalam keadaan kita negara membangun dan sebagainya, kita ada wakaf, kita ada zakat, kita ada macam-macam isi Islam dan sebagainya, mesti akan ada masyarakat kita atau umat Islam di kalangan rakyat Malaysia dan sebagainya tadi memerlukan kepada bantuan zakat. Kehidupan mereka dan dalam perjalanan kehidupan dia memerlukan kepada zakat itu sendiri.
Dan zakat memang difardukan untuk dikeluarkan dan juga difardukan untuk mengagihkannya. Jadi kalau dia memerlukan kepada bantuan zakat dan sebagainya, Jabatan Zakat akan melihat dan menyelidiki dan sebagainya dengan syarat-syarat sebagainya. Kalau dia memang memerlukan kepada bantuan zakat, silakan. Maknanya dia perlu bantu dan perlu agih kepada orang tertentu tadi lah, asal bantu tadi. Contohnya ialah kalau kita kata aspek kemiskinan, innamal fuqara wal masakin wal amilina 'alaihi wal mu'allafati qulubuhum wal ghurri fisabilillah wa ibn sabil. 8 kategori asnaf tadi. Dari segi ayat Allah Ta'ala kata macam tu, maksudnya ialah dari segi izusinya ialah kalau berkenaan perlu bantuan zakat dan sebagainya, kita kena bahagikan kepada mereka yang memerlukan. Di sini kalau dia duduk di bandar dan sebagainya, kita ada dipanggil miskin bandar. Di antara bangunan banyak pencakar langit sebab ada di kalangan kelompok itu yang masih lagi dalam kategori miskin perlu bantuan. Pembasmian kemiskinan bandar dan luar bandar. Kita tengok dari segi slide yang saya tunjuk kat sini. Macam mana kerajaan nak tahu berapa orang dan sebagainya yang miskin, yang fakir dan sebagainya, yang gelandangan, yang tidak ada rumah dan sebagainya, ataupun dalam keadaan kategori asnaf yang memerlukan bantuan dari segi teknikal dan sebagainya. Ini adalah perkara-perkara perlu diambil tahu dalam mencari asnaf-asnaf yang berkewajipan untuk kita memberikan zakat. Contohnya ialah bagaimana miskin bandar, bagaimana luar bandar dan sebagainya. Kalau bandar pun miskin, luar bandar lagi lah. Dalam keadaan pekerjaan dan sebagainya yang terhad dan sebagainya akan bawa kepada orang berhati-hati untuk nak membelanjakan dan sebagainya. Jadi perlu kepada bantuan yang diagih kepada asnaf tersebut. Contohnya kalau di Kedah itu sendiri, dia dari segi kutipan dari pengagihan memang efisien lah di Kedah itu sendiri. Walaupun dikatakan Kedah merupakan negeri yang dikatakan antara yang termiskin, tapi dari segi pensyariatan zakat sendiri, dia telah mencapai satu tahap yang membanggakan. Kenapa? Membanggakan dari sudut apa? Membanggakan dari sudut kutipan dia, bagaimana cara mengutip, bagaimana mempromosi, bagaimana penyelidikan dia dan sebagainya, bagaimana jaringan dia dengan universiti swasta dan juga awam dan sebagainya, bagaimana dia membangunkan lembaga daripada pejabat zakat kepada lembaga zakat itu sendiri. Maknanya perhususan untuk nak kutip dan juga untuk nak agih kepada asnaf yang berkenaan. Ini adalah perancangan dari segi Jabatan Zakat itu sendiri. Ataupun ada kolaborasi dengan UiTM itu sendiri, UiTM Kedah, di mana UiTM Kedah telah membahagikan, mengagihkan duit zakat pensyarah-pensyarah dan juga staf-staf UiTM tadi kepada pelajar-pelajar yang memerlukan. Jadi ini adalah sebahagian daripada latar belakang permasalahan. Kita tahu bahawa di kalangan pelajar juga memerlukan kepada bantuan zakat disebabkan UiTM ini pelajar-pelajar dia bercampur-campur. Ada yang orang kelompok berada, orang bertengah, ada yang miskin dan sebagainya. Jadi ini adalah sebahagian daripada sumbangan UiTM untuk nak membantu lembaga zakat Kedah, negeri Kedah dan sebagainya untuk nak mencari asnaf-asnaf yang berkelayakan. Okey. Seterusnya kita melihat objektif kajian ialah untuk bertujuan mengetengahkan kecekapan pengurusan zakat di UiTM Kedah. Ini adalah UiTM Kedah, bagaimana kita melihat kecekapan yang berlaku dari segi pengurusan, pengambilan kutipan dan sebagainya, dan bagaimana kesan kepada pelajar itu sendiri. Okey, seterusnya ialah kita pergi kepada metodologi kajian ini. Kajian ini merupakan kajian kualitatif yang menggunakan reka bentuk deskriptif untuk menjelaskan secara lebih mendalam terhadap perkara berkaitan kecekapan dalam pengurusan zakat di UiTM Kedah. Okey, data dikumpul melalui tumpuan secara mendalam terhadap 3 orang pentadbir Zaswah, zakat, sedekah dan juga wakaf yang telah terlibat langsung mengurus hal-hal berkaitan zakat di UiTM Kedah. Kita akan ambil berapa sampel, berapa tokoh, berapa orang yang telah secara langsung bekerja untuk nak menguruskan keuangan, mengutip dan sebagainya. Semua dilakukan dengan menggunakan medium Google Meet dengan menggunakan soalan separuh berstruktur. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan kaedah analisis kandungan. Okey, itu adalah metodologi. Okey, kita pergi kepada dapatan kajian. Pengurusan zakat UiTM Kedah di bawah kelolaan Zaswah.
Okey, Zaswa zakat, unit zakat, sedekah dan juga wakaf kita panggil Zaswa di UiTM Kedah. Sebab kajian yang berkaitan dengan Zaswa berkaitan dengan talbik urus, kecekapan Zaswa di UiTM Kedah dan sebagainya. Okey, yang paling ketara sekali ni adalah di Zaswa telah ada unit-unit dia sendiri. Unit-unit itu berzakat di bawah ketua unit. Kalau kita kata koordinator lah. Koordinator ketua unit. Bawah ketua unit dia telah bagi di antaranya bahagian zakat. Zakat pula ada kutipan dan juga agihan. Maksudnya ialah untuk nak mengefisienkan lagi kecekapan yang ada tadi, dia telah bagikan orang kutip siapa dia, orang agih siapa dia. Maksudnya orang yang berlainan buat kerja yang masing-masing buat kerja masing-masing, dia ada data tersendiri, dia ada data agihan kepada macam-macam pelajar-pelajar asnaf dan sebagainya tadi. Ini adalah yang paling efisien yang telah ditunjukkan, yang telah dilaksanakan di UiTM Kedah. Ketua bahagian zakat, ini kita fokus pada zakat. Kalau berkaitan dengan wakaf, orang lain pula berkaitan dengan sedekah, orang lain pula berkaitan dengan penyelidikan zakat pun orang lain juga. Maknanya ialah koordinator atas sekali dibagi kepada 4. Penyelidikan, sedekah, wakaf dan juga zakat. Di bawah zakat tadi, sebab zakat paling besar dia punya jumlah kutipan dan sebagainya, membutuhkan kepada kekhususan dari segi gerak kerja. Antaranya ialah kutip, yang keduanya ialah akih. Akih itu adalah berkaitan dengan pengurusan yang ada di Zaswa zakat yang ada di UiTM Kedah. Maksudnya dengan tertubuhnya gerak kerja seperti ini, dari segi peningkatan, kecekapan, promosi dan juga pengagihan itu lebih merata dan juga lebih efisien lah. Dari segi pembahagian tugas itu sendiri. Kalau sebelum ni seorang tu yang jaga ataupun sebelum diserahkan kepada awak Islam dan sebagainya, tapi sekarang ni eksis sendiri yang mengetuai dan juga sedang mengatur petugas-petugas untuk nak melaksanakan tugas dengan betul. Maksudnya ialah kecekapan itu berlaku. Seterusnya ialah dana zakat UiTM Kedah. Yang pertama, kita tahu UiTM Kedah ni kami telah ataupun UiTM Kedah sendiri memperolehi dana zakat, pertama zakat pendapatan dan juga zakat harta. Oleh kerana kita berbincang berkaitan dengan zakat pendapatan dan kebanyakan zakat pendapatan ini yang telah diagih kepada pelajar. Muzakarah Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, Jawatan Muzakarah MKI kali ke-31 dan Muzakarah yang bersedia pada 9 Disember 1992 telah membincangkan gaji, zakat gaji dan pendapatan profesional. Jadi ini adalah perbincangan utama. Kita mengambil daripada sumber fatwa inilah, sehingga kan di Kedah pun juga, di Kedah sendiri pun telah mewajibkan ataupun telah memberi keputusan bahawasanya setiap penjawat awam dan sebagainya, di penjawat awam negeri dan juga persekutuan dan sebagainya boleh membayar zakat di UiTM Kedah ataupun mana-mana agensi kerajaan dan sebagainya, yang menjadi ejen yang sah kepada pemungut zakat LZNK. Lembaga Zakat Negeri Kedah memberi kebenaran kepada UiTM untuk UiTM Kedah untuk nak memungut zakat pendapatan daripada staf-staf dan sebagainya, pensyarah staf dan sebagainya tadi, dan dibahagikan, ada kaedah untuk membagikan 50-50 dan sebagainya kepada UiTM Kedah dan juga kepada Lembaga Zakat Negeri Kedah. Ini adalah sebahagian daripada sumber pengambilan tindakan yang telah dilakukan oleh Lembaga Zakat itu sendiri dan juga UiTM Kedah itu sendiri. Mana di antara kolaborasi di antara UiTM Kedah dengan Lembaga Zakat tadi. Dan akhirnya pensyarah-pensyarah ataupun staf-staf yang terlibat tadi boleh membayar zakat dengan UiTM Kedah. Seterusnya ialah amount tadi, jumlah akan sampai kepada Lembaga Zakat. Lembaga Zakat akan bagi balik kepada UiTM Kedah untuk diagihkan kepada pelajar-pelajar dan juga asnaf staf dan sebagainya. Itu adalah perlu kepada MOU di antara UiTM Kedah dengan Lembaga Zakat itu sendiri. Maksudnya kita tak boleh sewenang-wenangnya kutip lepas tu agih pada pandai, kita agih sendiri. Tak. Perlu kepada MOU, Memorandum of Understanding dan sebagainya, berkaitan dengan persefahaman untuk nak menguruskan dana zakat di UiTM Kedah itu sendiri. Ini adalah kecekapan. Sebab kita melihat yang pertama isunya ialah bukan semua zakat pendapatan dibenarkan
dilaksanakan di negeri. Contohnya di Perak. Di Perak dia tidak mewajibkan atau tidak mengenakan zakat pendapatan kepada staf-staf ataupun pensyarah-pensyarah ataupun kakitan kerajaan dan sebagainya. Tapi di Kedah, di tempat-tempat lain negara-negara Indonesia kebanyakan telah menggunakan membolehkan dikenakan zakat pendapatan itu sendiri. Yang keduanya ialah bila berlaku kooperasi dengan lembaga zakat dan sebagainya, di sana kita akan melihat bagaimana kita mampu untuk membantu pelajar-pelajar yang terkelompok di dalam asnaf itu sendiri. Seterusnya ialah yang ketiga, agihan dana zakat UiTM Kedah. Bagaimana yang saya kata tadi lah, MOU yang telah ditandatangani sebelum ini, jumlah kutipan akan dibahagikan sama rata antara LZNK dan juga UiTM Kedah masing-masing mendapat 50% daripada jumlah kutipan tersebut. Ini adalah MOU. Kita tak boleh semena-menanya kutip dan sebagainya sebab memandang kita UiTM kita sendiri bergerak dan sebagainya. Mesti ada memorandum ataupun persefahaman dengan lembaga zakat itu sendiri. Okey, sebagai contoh jumlah kutipan sebulan ialah 50,000, maka UiTM akan menggunakan 25,000 untuk diagihkan kepada pelajar dan kaki tangan UiTM tergolong dalam asnaf zakat. Maksudnya 50,000 tadi, 25,000 hantar balik kepada lembaga zakat, 25,000 kita akan dapat untuk UiTM Kedah itu sendiri. Lepas tu jumlah 25,000 akan dikali dengan 6 bulan ke 5 bulan, dia akan masuk dalam akaun UiTM Kedah untuk diproses untuk bagi kepada asnaf zakat. Kategori fakir, miskin, fisabilillah dan juga amin. Itu adalah antara kategori-kategori yang telah diberikan hak untuk mendapat dana zakat dan sebagainya. Okey, jumlah pendapatan fakir itu macam mana? Kosong hingga RM1,000. Kumpulan pelajar dan kaki tangan terkelompok. Kalau pelajar tu mak ayah dia lah, pelajar memang dia pelajar, tapi mak ayah dia tu kurang daripada RM1,000, dia termasuk dalam fakir. Pelajar dan kaki tangan, bantuan keuangan untuk sara hidup, boleh bagi untuk sara hidup dan sebagainya. Miskin, antara ini adalah antara jumlah-jumlah yang telah ditentukan oleh UiTM Kedah untuk mendapatkan tahraf kaki miskin fisabilillah amin dan sebagainya. 1,001 hingga 3,000 pelajar dan kaki tangan, kelompok pelajar ataupun kaki tangan. Keuangan untuk sara hidup, nak bantu untuk menguruskan keuangan kehidupan dan sebagainya, membantu dan sebagainya. Yang ketiga ialah fisabilillah. Fisabilillah daripada 8 tadi, UiTM Kedah ada 4, fakir, miskin, fisabilillah dan juga amin. 3,000 ke atas fisabilillah pensyarah UiTM Kedah, mana pensyarah ke ataupun staf dan sebagainya yang Kedah bagi tujuan melakukan penyelidikan berkaitan dengan zakat. Ini untuk pensyarah saja. Fisabilillah ni fokus kepada pensyarah 3,000 ke atas dari segi keuangan dan sebagainya, mana-mana pensyarah yang berkelayakan untuk membuat kajian dan sebagainya berkaitan dengan zakat. Zakat tadi berkaitan dengan asnaf, berkaitan dengan zakat tadi, asnaf membantu lembaga zakat untuk menguruskan asnaf-asnaf yang ada tadi. Mana UiTM Kedah membantu LZK untuk nak cari siapa asnaf lagi di kalangan pensyarah, di kalangan pelajar-pelajar dan sebagainya, ataupun di kalangan kelompok-kelompok di kampung-kampung dan sebagainya. Kalau ada nama-nama yang memang asnaf, hendaklah sadu kepada lembaga zakat. Ini adalah collaborate yang berlaku di antara UiTM dan juga lembaga zakat. Okey, yang keempatnya ialah amin. Amin memang termasuk dalam kategori 8 tadi. Wala amilina alaiha. Okey, amin yang sah antaranya UiTM Kedah tadi, staf-staf dia tadi ataupun koordinator ataupun unit zakat, bahagian zakat UiTM Kedah itu memang menjadi amin kepada siapa-siapa yang nak bayar zakat. Yang pertama urusan tadi, yang keduanya ialah orang harta zakat harta pun boleh juga bayar di UiTM, dan UiTM dianggap sebagai ejen kepada pemungut zakat yang berdaftar dengan LZK. Jadi proses kemungkinan hampir sama dengan apa yang telah dilaksanakan untuk zakat pendapatan itu sendiri. Okey. Seterusnya ialah kesimpulan. Jadi Zaswa tadi, zakat sedekah wakaf telah menunjukkan model tadbir urus yang baik. Sebab apa? Dengan ada gerak kerja tadi menggambarkan efisiensi yang berlaku di dalam tadbir urus dia sendiri. Bila berlaku efisiensi tadi, kita menampakkan peningkatan dari segi
kutipan zakat ataupun melalui promosi, melalui agen-agen yang tepat, data-data yang terkumpul tadi disaring ataupun dikumpulkan menjadi bank data dan sebagainya untuk tatapan untuk rujukan pihak pengurusan dan sebagainya. Zaswa juga telah berjaya melonjakkan lagi kutipan zakat di UiTM Kedah secara konsisten setiap tahun. Memang berlaku peningkatan. Promosi yang berterusan amat berkesan meningkatkan kesedaran staf untuk berzakat dengan UiTM Kedah. Maknanya kalau kita bagi tahu makluman, kuliah berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan kepentingan bantu orang dan sebagainya, melihat kepada anak murid yang dalam keadaan fakir miskin dan sebagainya, bagaimana membantu dan dengan benar belajar macam mana dengan tidak ada laptop, alat bantu mengajar pun tak ada, dan akhirnya duit PTPTN tadi diberi untuk sara hidup dia di kampung dan sebagainya, tapi tak guna untuk belajar dia. Kita nampak di sini dia memerlukan kepada bantuan, dia memerlukan kepada zakat dan sebagainya. Ini adalah pelajar UiTM yang saya kata tadi, peringkat dasar, peringkat sederhana dan juga peringkat bawah. Kemungkinan di sana peringkat bawah tadi dia tak rasa mengorbankan pinjaman PTPTN dia untuk nak membantu mak ayah di kampung dan sebagainya. Ataupun kondisi dia belajar tu memang tidak mengizinkan dengan baiklah dia belajar, sebab apa? Dari segi kekurangan yang ada untuk alat bantu belajar dan sebagainya. Promosi yang berterusan amat berkesan meningkatkan kesedaran staf untuk berzakat dengan UiTM Kedah. Begitu juga program ceramah kesedaran berzakat berjaya melonjakkan lagi kutipan zakat yang sedia ada. Menambah baik kecakapan dan struktur pengurusan zakat sedia ada amat penting agar selari dengan keperluan dan tanggungjawab yang diamanahkan. Ini adalah sebahagian daripada kejayaan dan juga kecakapan yang telah ditunjukkan oleh UiTM Kedah, unit zakat Zaswa UiTM Kedah dan sebagainya, dan benda ni akan berterusan dan sebagainya, dan akhirnya makin ramai kita boleh bantu dan makin banyaklah kutipan zakat yang kita akan usahakan untuk mendapatkan bantu untuk memberi bantuan kepada asnaf-asnaf daripada kumpulan pelajar dan juga staf kita sendiri. Itu saja kesimpulan yang dapat diambil daripada perbincangan dan juga perbincangan kita, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.